Okey, sekarang kita ke topik seterusnya, iaitu perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Okey, dia sama je dengan integer, cuma dia ada titik perpuluhan dekat belakang. Okey, contoh soalan dekat sini kita boleh tengok. Okey, macam mana kalau dia suruh kita buat satu garis nombor. Yang pertama kita tengok sini ya. Okey, satu garis nombor untuk 2.5, 1.0, sifar, 3.5 dan 6 sifar. Okey, garis nombor sama je kan, kosong, sifar dekat tengah, 1, 2, 3. Macam tu, kat belakang pun sama, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan di tengah-tengah antara sifar dan 1 ada sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4. Macam tu, nak sampai ke 1. Sama juga dengan ke belakang. Dia ada sifar perpuluhan 9. Baru jadi negatif, maaf negatif sifar perpuluhan 9, negatif sifar perpuluhan 1. Sama je. Baru sampai negatif 1. Okey. Kat sini pun sama. Negatif 1.3, negatif 1.5 dan seterusnya lah. Okey, dekat maksudnya antara ke integer di tengah-tengah tu terdapat nombor perpuluhan. Okey, sekarang kita kena masukkan dia dalam satu garis nombor. Okey, satu garis nombor yang kecil sebelah kiri. Okey, dia semakin besar sebelah kanan kan. Okey, jadi sekarang ni kita kena pasti yang mana paling kecil. Okey, mana yang paling kecil, sebab kita nak letak sebelah kiri ni. Okey, ada negatif? Tak ada. Okey, yang paling kecil nombor untuk kat sini adalah, okey, kita tengok kita tengok yang depan titik perpuluhan je. Ni 2, ni 1, ni 3, ni 6. Okay, jadi 1 paling kecil. Jadi ambil 1 perpuluhan sifar. Kemudian 2, 2.5. Kemudian 3, 3.5. 6. Okey, baru 6 perpuluhan sifar. Okey, boleh? Kita tengok depan dia je dulu. Jadi kalau dia sama baru kita tengok macam mana. Okey, depan dia lain-lain kan. Jadi kita ambil yang paling kecil. Okey, macam mana pula kalau negatif? Negatif untuk menaik. Okey, seperti yang kita tahu, sebelah kiri adalah yang paling kecil. Tapi selalu orang confuse negatif ni sebab dia kecil tapi nilai dia besar kan. Jadi sebelah kiri ni kita kena ambil dia nombor yang besar. Okey, sebelah kiri okey. Sebab nilai dia kecil je. Okey, kita tengok ni negatif 1, negatif sifar, negatif 2, negatif 4. Mana yang paling besar negatif dia? Iaitu negatif 4. Jadi kita letak dia dulu, negatif 4 perpuluhan sifar. Okey dah. Kemudian yang kedua besar, negatif 2.4. Okey dah. Kemudian negatif 1.6. Okey dah. Dan last sekali negatif sifar perpuluhan 4. Okey, boleh? Okey. Yang ni pula. Nak buat garis nombor. Ataupun menaik Ataupun menaik. Okey, ingat kita ambil yang sebelah kiri adalah yang paling kecil. Okey, semua positif, kita cek dulu. Okey, ni positif, 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 positif. Jadi kita ambil nombor yang paling kecil. Ni 6, 9, 3, 7, 5. Yang ni paling kecil? 3. 3.4. Kemudian 5.1, 6.8, 7.2 dan 9.5. Ini di garis lurus lah. Kalau dia nak turutan menaik tu kita buat koma lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang ni pula negatif. Okey, kita cuba buat
tak payah guna garis lurus, kita buat koma-koma je. Okey. Okey, jadi negatif, ingat sebelah kiri kecil, maksudnya angka dia kena besar. Jadi kita tengok ni negatif 8, negatif 2, negatif 0, negatif 5, negatif 7. Jadi negatif 8 tu. Negatif 8.34. Okay. Dan kemudian negatif 7.63. Okay, kemudian negatif 5.48, negatif 2.91 dan negatif 0.64. Okey. Okey, boleh yang ni susunan negatif. Okey, kalau boleh kita tengok yang seterusnya. Macam mana kalau kita nak buat perbandingan? Okey, perbandingan. Okey, yang pertama kita tengok negatif 26 betul tak lebih kecil daripada negatif 8.5. Okey, sekarang negatif. Negatif, ingat kalau angka dia besar maksudnya dia lagi kecil. Jadi ni angka dia besar. Okey, jadi betul. Okey, ni positif 6.5 betul tak? Ni besar lagi, salah. Negatif 4 betul tak? Lagi besar daripada negatif 6. Betul, ni lagi kecil, dia besar. Negatif 5 ni positif, lagi kecil. Betul. Negatif 1 lagi besar daripada 3. Positif, salah. Okey, contoh. Okey, kemudian kita tengok operasi yang melibatkan perpuluhan positif dan negatif. Okey, kat sini kita tengok negatif 10.5 bahagi negatif 7 tolak negatif 5.24. Okey, yang pertama kita tengok dia sama je ya dengan integer ataupun pecahan positif dan negatif, iaitu Kudabatato. Okey, buat kurungan dulu, lepas tu baru buat darab. Kudabatato, bahagi tambah tolak. Okey, sekarang ni kurungan dekat sini bukan bermaksud kena buat dia dulu. Dia adalah bermaksud dia negatif. Ni negatif. Okey, jadi bukanlah semata-mata untuk buat dia dulu. Tapi kita boleh tengok negatif dia akan jadi tambah je ya. Okey, jadi kat sini kena buat yang mana dulu? Kena buat bahagi dulu. Okey. Okey, jadi negatif 10.5 bahagi negatif 7. Negatif dengan negatif, okey, sama kan? Dia akan jadi positif kan? Positif. Okey, kemudian 10.5 bahagi 7. 1.5. Negatif dia akan tambah dengan 5.24. Jadi 1.5 tambah 5.24. Jawapan dia adalah 6.74. Okey, maksudnya konsep kat sini adalah kita tengok yang mana dulu. Kudabatato. Okey. Tapi jangan keliru dengan kurungan kat sini. Dia hanya menandakan dia adalah negatif. Kalau dia suruh buat dulu, dia akan kurungan besar. Okey, kemudian kita tengok soalan 2 ya. Negatif 8.25 darab negatif 4 tambah negatif 2.83. Okey, kita tahu sini tambah tolak dia lain, dia tolak. Okey, tapi kita kena buat ni adalah tolak ya, bukan kurungan. Okey, jadi kita kena buat darab dulu. Okey, kat sini negatif dengan negatif terhapuslah. Dia akan jadi positif. Tak buat tak apa. Okey, lepas tu 8.25 darab dengan 4. Okey. 8.25 darab 4. Okey, jadi 33. Ini tambah tolak ditolak dengan 2.83. Tolak 2.83. Jadi jawapan dia 30.17. Okey, boleh untuk operasi yang melibatkan titik perpuluhan. Okey, topik seterusnya adalah nombor nisbah. Apa itu nombor nisbah?
Okay, nombor nisbah ni adalah nombor dia berbentuk pecahan A per B. Okay, tapi A dengan B ni adalah integer. Okay, dia tak boleh titik perpuluhan ataupun pecahan juga. 1/2 per 1/3 tak boleh. Dia adalah integer, maksudnya 1, 2, 3, 4. Nombor bulat. Dan B ni, okay, B tak boleh kosong nilai dia. Okay, pecahan mana boleh kosong kan? Nanti nilai dia akan jadi kosong. Okay, contohnya ya. Dalam satu kumpulan ni, okay, dalam satu kumpulan ni, okay, ni budak-budak ni ada 9 orang. Okay, 9 orang. Okay, perempuan dia adalah 5 orang. Jadi lelaki berapa? 4 kan? Okay, dekat sini kita buat perumpamaan nisbah. Nombor nisbah ni adalah perbandingan. Okay, perbandingan iaitu kalau P nisbah L, perempuan nisbah lelaki, 5 nisbah 4. Okay, jadi jumlah dia mestilah 5 tambah 4 adalah 9. Okay, boleh? Okay, jadi untuk pecahan dia akan jadi perempuan 5/9, lelaki 4/9. Okey. Itu maksudnya nombor nisbah perbandingan. Kita tengok contoh lagi ya. Okey, kat sini ada beberapa soalan yang berkaitan dengan nisbah. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Tingkatan satu anggrek mempunyai 40 orang murid. Okey. 25 orang muridnya ialah murid perempuan, 5 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki memakai cermata. Okay, ni yang memakai cermata. Okay, ingat kata satu anggrek ada 40 orang murid. Okay, 40 ni jumlah ya. Kita kena pasti dulu. 25 orang muridnya adalah perempuan, yang ni P. Okay, lelaki dia tak bagi tahu. Dan yang pakai cermata 5 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki pakai cermin mata. Okey, cermin mata. Kita boleh letak keyword kat sini lah. Cermin mata, 5 perempuan dan 3 L. Okey, sekarang ni soalan yang pertama dia tanya kita, apakah nisbah murid lelaki kepada murid perempuan? Okey, dekat sini apa yang penting kita kena tengok yang mana yang dia sebut dulu. Murid lelaki kepada, okey, maksudnya titik bertindih murid perempuan. Okey, berapa jumlah lelaki titik bertindih ataupun nisbah dia murid perempuan. Okey, jadi kita kena cari murid lelaki dulu. Jadi dia dah bagi jumlah, dia bagi perempuan. Jadi jumlah tolak perempuan lah, 40 tolak dengan 25 jadi 15. Okey, jadi murid lelaki adalah 15 kepada titik bertindih murid perempuan 25. Okay, nisbah sama juga dengan pecahan, iaitu kita boleh matikan ikut sifir yang sama. Okey, jadi 15 dengan 25 ada sifir sama kan? Ada sifir 5. Itu ni 3 dan ni 5. Jadi jawapan dia adalah 3 nisbah 5. Okey. Yang kedua dia tanya kita nisbah murid yang memakai cermin mata kepada jumlah murid. Okey, kepada titik bertindih murid yang memakai cermata iaitu 5 perempuan 3 lelaki. Okay, dia tak beritahu, dia tak tanya pun perempuan ke lelaki. Dia kata jumlah. Okay, jadi 5 tambah 3 8. 8 nisbah dengan kepada jumlah murid. Jumlah dia tadi berapa? 40 murid. Jadi 40. Okay, ada sifir sama? Ada sifir 8. 1 sifir 5. Jadi nisbah dia adalah 1 nisbah 5. Okey, faham kat situ? Okey, seterusnya dia kata nisbah murid perempuan bercermin mata kepada murid lelaki. Nisbah murid perempuan yang pakai cermin mata je. Jadi perempuan pakai cermin mata 5 kepada titik bertindih murid lelaki. Dia tak cakap murid lelaki yang pakai cermin mata, dia kata murid lelaki je. Jadi jumlah murid lelaki kita cari tadi adalah 15. 15. Jadi ada sifir sama 5, 1,
5, 3. Jadi jawapan dia adalah 1/3. Okey, faham setakat ni untuk soalan yang simple dulu. Okey, kita move pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya berbunyi, harga sebuah peti sejuk ialah RM1,200 Malaysia. Diskaun dengan nisbah 1/5 daripada harga jualan diberi kepada pelanggan. Okey, harga asal dia adalah 1,200, harga dia kan. Okey, diskaun dengan nisbah 1/5 daripada harga jualan diberi kepada pelanggan. Berapakah harga jualan peti sejuk selepas diskaun? Dia nak tahu harga jualan lepas diskaun. Harga asal dia 1,200. Tapi nak tahu berapa dia jual lepas diskaun. Iaitu diskaun dia 1/5. Iaitu diskaun nisbah 5 jualan. Okey, maksud diskaun dekat sini adalah diskaun dengan nisbah 1/5 daripada harga jualan. Maksudnya ini adalah satu ni adalah diskaun. Jual 1,000 daripada harga jualan diberi kepada pelanggan. Harga yang asal dia. Okey. Ni harga jualan lepas diskaun. Yang ni sebelum diskaun. Okey, jadi 1/5. Iaitu 1 adalah diskaun, 5 adalah harga jual. Okey, boleh? Diskaun dia 1 nisbah dengan 5 harga jual. Okey, sekarang ni harga jual yang asal adalah 1,200. Okey. Tapi diskaun kita tak tahu berapa. Okey. Jadi 5 nak pergi ke jadi 1,200 kena darab berapa? Jadi kita terbalikkan jadi bahagilah. Maksudnya 1,200 bahagi dengan 5. Okey, jadi berapa? 960. Okey. 1,200 bahagi 5, 240. 240. Jadi diskaun yang diberi adalah 240. Jadi dia nak tahu harga jual lepas diskaun. Maksudnya harga jual asal 1,200 tolak dengan 240. Okey, 1,200 tolak dengan 240 dapatlah 960. Harga yang selepas tolak diskaun. Okey, yang kedua, apakah nisbah harga selepas diskaun kepada harga asal? Jadi nak nisbah ya. Nisbah apa? Harga selepas diskaun iaitu 960. Okey, harga lepas diskaun ni kepada titik bertindih harga asal 1,200. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh matikan. Mati dulu kosong-kosong. Okey, 96 dengan 120 ada sifar sama. Okey, ada sifar yang sama, ada iaitu sifar 8. Okey, sifar 8, 96 bahagi 8, kita dapat 12. Nisbah dengan 120 bahagi 8, kita dapat 15. Jadi okay, ada lagi sifar sama. 12 dengan 15 sifar 3. 3, 4, 3, 5. Jadi jawapan dia adalah 4 nisbah 5. Okey, iaitu 4 ni adalah harga selepas diskaun 960 dan nisbah kepada harga asal 120. Okey, kita ke soalan nombor 3. Pendapatan Encik Ramesh ialah RM4,800 sebulan. Dia menerima RM1,200 Malaysia sebagai imbuhan daripada majikannya. Okey. Pendapatan asal dia adalah RM4,800 sebulan. Dia menerima RM1,200 sebagai imbuhan. Imbuhan ni maksudnya pendahuluan lah dia bagi dapat awal. Okay, daripada bos dia, daripada majikannya. Apakah nisbah imbuhan kepada pendapatannya? Okay, imbuhan dia berapa tadi? 1,200. Okay,
imbuhan kepada titik bertindih. Pendapatannya 4,800. Okey, jadi ada 0,202. Okey, sifir yang berkaitan adalah sifir 12. Okey, sifir 12 ni 1, sifir 12, 48 lagi 12 adalah 4. Okay, jadi jawapan dia adalah 1/4. Itu 1 nisbah untuk imbuhan, nisbah kepada pendapatan dia 4. Okey, yang kedua, jika dia menyimpan RM3,000, okay, dia simpan RM3,000, apakah nisbah simpanannya kepada jumlah pendapatannya bulan itu? Apakah nisbah simpanan dia kepada jumlah pendapatannya bulan itu? Okey, jadi nisbah simpanannya, simpanan dia RM3,000. Nisbah kepada, kan, nisbah jumlah, okey, jumlah pendapatannya bulan itu. Okey, maksudnya jumlah dia adalah pendapatan dia 4,800, dia dapat imbuhan 1,200. Jadi 4,800 tambah dengan 1,200. Okey, jadi 3,000 nisbah 486,000. Okey, jadi matikan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 3 nisbah 6. Okey, ada sifir sama? Ada sifir 3, 1, 2. 1 nisbah 2. Itu 1 adalah simpanannya, nisbah dengan jumlah pendapatannya adalah 6,000. Okey, boleh untuk soalan yang nombor 3. Kita tengok soalan nombor 4. Pada hari Isnin, Encik Tan membeli 5,000 unit saham pada harga 42 sen seunit. Saham itu meningkat 2 sen untuk 3 hari berturut-turut. Okay, pada hari Isnin, Encik Tan membeli 5,000 unit saham pada harga 42 sen seunit. Lepas tu saham tu meningkat, meningkat 2 sen untuk 3 hari berturut-turut. Okay, jadi dia tanya berapakah jumlah keuntungan Encik Tan. Okay, jadi Encik Tan beli, kan tadi, beli 5,000 dengan 42 sen. Jadi harga modal dia, kalau keuntungan sama juga. Okey, harga modal dia berapa tadi? 5,000 darab 42 sen. Okey, kita akan dapat RM 2,100. Okey. Okey, untung sama juga dengan harga jual ataupun harga yang didapat tolak dengan harga modal. Okey, lepas tu dia kata saham tu meningkat 2 sen untuk 3 hari berturut-turut. Okey, jadi 2 sen darab dengan 3 hari jadi 6 sen, kan? 2 darab 3, 6. Okey, jadi 5,000 darab dengan 6 sen. Meningkat dia kena tambah. Meningkat ni dia kena bertambah lah dengan ni. Jadi 0.46 tambah 2, 8. 48. Dan kita akan dapat harga yang didapat adalah RM 2,400. Jadi dia nak tahu jumlah keuntungan adalah harga yang didapat. Okey, maksudnya pulangan yang didapat RM 2,400 tolak dengan harga yang dia beli tadi, iaitu RM 2,100. Jadi dapatlah keuntungan dia adalah RM300. Okey, boleh? Apakah nisbah jumlah wang sebelum dan selepas keuntungan? Okey, nisbah jumlah wang. Jumlah wang dia sebelum nisbah dengan selepas. Okey, iaitu sebelum untung dia adalah RM 2,100. Okey, lepas untung RM 2,400. Okey, nisbah tak payah dulu, letak RM. Okey, jadi matikan 00, 00. Sifir berapa sama? Sifir 3, 7, 3,
8. Jadi 7 nisbah 8, iaitu jumlah wang sebelum adalah 7 nisbah dia dengan selepas untung 8. Okey, itu saja untuk nombor nisbah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat bawah. Okey, terima kasih.